Sebab itu doa surah Al-Kahfi ayat ke-10 itu, apapun urusan kita, urusan bahkan mungkin nak beli baju, wahai lana min amrina rasyada, supaya baju yang kita beli itu barakah bila kita pakai pahala. Tapi kalau baju itu tidak barakah, dosa. Ada baju tutup aurat, tetapi bila pakai rasa ujub, riak, takabur. Padahal tutup aurat itu adalah untuk merendahkan hati kita, untuk merendahkan diri kita, bukan untuk dipuji, dipuja, diperlihatkan untuk manusia. Lalu kerana itu Allah berfirman, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa, yang mana bila kita pakai, rasa meningkat ketakwaan kita. Bukannya pakaian lusuh, tidak. Ada orang kata, Ustazah, salah ke saya pakai smart? Tak salah. Orang yang paling smart adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling kemas, wangi, smart daripada ujung rambut sampai ujung kaki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam rumah pun Nabi minyakkan rambut, Nabi sikat rambut, Nabi pakai minyak wangi, Nabi merapikan janggut-janggut, misai-misai dan sebagainya, Nabi rapikan. Nabi seorang lelaki yang paling handsome, yang paling smart. Handsome tu bukan pada muka, bukan pada rupa paras, tapi pada kekemasan, kebersihan. Allahu Akbar. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ada seorang lelaki yang memakai pakaian yang cantik, kasut yang cantik, adakah itu sifat takabur, sombong, pakai kemas, smart? Nabi kata tidak. Sesungguhnya Allah itu cantik, Allah sukakan kecantikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sekarang masa kita pun dah nak habis. Mukadimah panjang tu kan, bukan mukadimah tu dah termasuk isilah. Kita kena berhenti pukul berapa? Oh, sampai petang. Tak ada masalah. Tapi makciklah, saya balik dulu ya. Hajah sambung boleh ya? Okey, boleh. Hajah nak sambung, nak duduk lagi tak? Semua nak balik sama-sama. Masya Allah. Saya tengok pukul 10.30. Boleh tak pukul 11 kita berhenti? Boleh? Tak lama tu, 11 tu, sekejap je tu. InsyaAllah. Sekarang insyaAllah kita nak buka buku yang kita edarkan ni, sama-sama ni. Ini kuliah yang terakhir. Bukan terakhir lagi, petang ni ada, malam ni pun ada. Yang menggunakan buku ini supaya ibu-ibu sekalian kita datang, bukan sekadar dengar, tapi ada bekalan. Kalau siapa yang ada plastik, buka saja. Siapa yang berniat nak beli, boleh terus conteng, boleh terus nak lipat-lipat ke, nak tanda-tanda. Siapa rasa tak nak, tak berkenan, boleh pulangkan semula nanti. Ataupun mungkin ada yang nak tambah-tambah beli, bolehlah ambil, mungkin ada orang akan pulangkan. InsyaAllah ada ibu ayah yang beli banyak, sebab hadiahkan kepada anak-anak. Buku ini mudah, simple, ringan, mudah difahami. Bahkan ramai juga mu'alaf beli, sebab dia kata antara buku agama yang dia boleh baca dan dia boleh faham. Setengah buku panjang lebar keterangan, kadang-kadang susah sikit nak memahami. Buku ini telah ditapis, semua hadis yang berada dalam ni hadis yang sahih, cerita-cerita riwayat yang sahih. Dan setiap pembelian buku ini insya-Allah sangat membantu kerja-kerja dakwah yang kita lakukan. Saya tak sempat nak cerita apa itu kerja dakwah yang kita giatkan, tetapi insya-Allah percayalah, setiap yang kita sumbangkan sangatlah membantu perkembangan dakwah agama Islam kita insya-Allah. Okey, sekarang buka, sebab tak sempat masa suntuk. Kita akan buka, kan tajuk kita ni sisa kehidupan yang berkat. Masya-Allah. Buka muka surat 169. Okey, sebelum muka surat ini, nak suruh mengundur pula Buka dulu muka surat 161. Bab yang ke-44. Muka surat 161. Jumpa tak? Tulisan besar-besar tu kita buat supaya mudah baca. Muka surat 161, bab yang ke-44. Penyelamat daripada azab kubur. Sahabat, moga saat dekat dengan kematian sendiri
kita diberi tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita perhatikan berlaku banyak kematian yang mengejut. Dan ini memang di antara Nabi sebut tanda-tanda hampirnya kiamat, berlakunya kematian yang mengejut. Orang yang sehat, yang kuat, yang bertenaga, tak ada apa-apa sakit, boleh mati dalam keadaan tidur, boleh mati dalam keadaan duduk, boleh mati dalam keadaan berjalan. Kalau makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, pakcik, tengok dalam YouTube, tak taik saja kematian mengejut. Taik je balik ni buat ya. Leka duduk tengok, bertambah-tambah takut. Saya kadang bawa juga video tu dalam ceramah guna PowerPoint. Himpunan kematian mengejut macam mana? Ada himpunan kematian mengejut yang dalam keadaan tidak baik, ada yang dalam keadaan baik. Kalau kita tekan akan keluar banyak video, ada yang gabung-gabung. Tengah bawa jet, tengah berhubung dengan orang kata apa tu, dengan pejabat, dengan tu, tengah bercakap melalui video, tengah bawa, tiba-tiba mati. Maksudnya dia sehat, kuat. Ada yang tengah baca berita lawa cantik Mak Saleh. Baca berita, semua orang duduk tengok. Bayangkan TV3 ke TV1 tengah baca berita, kita duduk tengok, tiba-tiba mati. Tengah baca berita, tiba-tiba tumbang, mati. Tengah jadi host, pengacara, program hiburan, tengah bercakap-cakap, tumbang, mati. Tengah interview orang, kamera rakam, interview, yang interview tu jatuh, tumbang, mati. Yang tengah catwalk, artis pakai seksi, tengah jalan catwalk di atas jalan kapet merah, jalan-jalan, tiba-tiba terbalik, mati. Allahu Akbar. Ada pula video kematian yang baik, tengah ceramah, sakit-sakit dada, meninggal dunia. Ada satu video, saya tak ingat hajah tu di negeri mana, Malaysia lah, boleh cari. Dia adalah guru Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Masa tu dia duduk atas stage, duduk atas restroom, sedang memimpin bacaan Al-Quran. Tak silap saya masa tu memimpin majlis khatam. Sebab dirakam, ada orang rakam. Jadi dia tengah baca-baca, tiba-tiba jatuh tumbang, meninggal dunia. Husnul khatimah. Disaksikan kematian begitu indah ketika mengalungkan bacaan Al-Quran. Maksudnya kematian ini boleh berlaku bila-bila masa sesiapa sahaja. Kita pun tak mustahil kematian mengejut. Tapi kalau kita mati mengejut dalam keadaan yang baik, insya-Allah ia tetap husnul khatimah. Dan antara hadis Nabi SAW, barang siapa yang menempuh perjalanan ke majlis ilmu, menuntut ilmu, dia sedang berjihad di jalan Allah. Pagi ini kita tempuh perjalanan datang majlis ilmu ni, kita sedang menempuh jalan jihad kepada Allah. Maka barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang belajar, sedang dalam perjalanan, apa-apalah yang melibatkan majlis ilmu, maka dia dikira mati syahid kerana dia sedang menempuh jalan jihad. Apa maksud mati syahid? Syahid asal perkataan syahadah tu. Lepas tu syahadah melihat, syahid dilihat, disaksikan, dia mati husnul khatimah. Allahu Akbar. Kita semua nak husnul khatimah. Di mana kita mati, bila kita mati, bagaimana kita mati, itu rahsia Allah. Memang penting kita nak tahu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita hidup. Imam Syafi'i sebut, sebagaimana kita hidup, begitulah kita mati. Kalau kita hidup mencintai drama, suka now tengok drama, takut mati tengah tengok drama. Kalau hidup suka sangat shopping, kejap shopping, takut meninggal dalam keadaan perjalanan nak pergi shopping ataupun tengah shopping. Kalau hidup suka sangatlah hiburan, mati tengah berhibur. Tapi mudah-mudahan kita diberikan Allah kematian yang husnul khatimah. Kita suka hadir majlis ilmu, kita suka berzikir, mati dalam keadaan berzikir. Kita suka baca Quran, mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Kita suka solat, mati dalam keadaan sujud solat dan sebagainya. Sebab itu jangan fikir di mana, bila, bagaimana, tapi fikirlah bagaimana kita hidup tinggal sisa-sisa baki ini. Kerana bagaimana kita hidup, begitulah keadaan kita saat mati nanti. Allahu Akbar.